dalam tu, kalau ada kawan nak masuk join tu, tolong tekan klik lah. Okay, boleh? Dengar tak? Hello? Dengar tak? Dengar cikgu, dengar. Okay. Okay, hari ni kita nak tengok vektor sama dan vektor selari. Mula-mula kita nak tengok apa ada vektor sama, vektor selari. Actually vektor ni dia terbahagi kepada tiga. Kepada tiga. Set. Okay. Set. Okay, apa tu vektor? Vektor ada tiga jenis. Yang pertama, vektor sifar. Yang pertama kita panggil vektor sifar. Yang kedua, vektor sama. Yang ketiga, vektor negatif. Ada tiga jenis vektor. Okay, kalau orang tanya vektor ada berapa jenis? Tiga jenis. Ni kita ambil pada buku teks. Okay, apa maksud vektor sifar? Vektor sifar kita selalu buat tau. Katalah ni rumah kita. Okay, ni rumah kita. Kita pergi sekolah. Okay, kita pergi sekolah. Okay, bila kita pergi sekolah, kita ada vektor. Okay, bila kita patah balik, maksudnya kita patah balik maksudnya titik awal dan titik akhir sama. Bila titik awal, titik akhir sama, sebab tu dia jadi vektor sifar. Sebab vektor dia ambil kira titik awal dan titik akhir. Yang ni awal, yang ni akhir. Okay, kalaulah titik awal dan titik akhir dia sama macam ni, awal kat rumah, last pun kat rumah, yang ni kita panggil vektor sifar. Boleh tak? Faham tak? Kita selalu buat kan vektor sifar kan? Kita pergi jalan-jalan, patah balik kat rumah. Tu vektor sifar. Maksudnya titik awal, titik akhir kita sifar. Tu yang dia tunjuk kat sini. Lumba kereta. Tengok lumba kereta ni. Okay, lumba kereta ni vektor sifar. Dia lari. Dia buat pusing. Last sekali patah balik. Titik dia yang sama. Titik awal, titik akhir dia sama. Yang ni vektor sifar. Nah. Okey, vektor sifar dia kita tulis macam ni. Kita tulis kosong dan macam tu. Simbol tilde. Ni tilde nah. Sifar dan tilde. Ni vektor sifar. Okey, kemudian kita tengok pula vektor sama. Vektor sama macam ni dia tunjuk ni. Orang ni kayuh basikal seiring. Okey, contoh lain kalau kita tengok kat jalan raya lah. Jalan raya senang kita tengok. Jalan raya, vektor sifar. Kebanyakan jalan raya adalah vektor sama. Ni kan ni jalan raya. Ni jalan raya. Selari je semua. Okey, vektor ni jalan raya. Gerakan semua orang sama aja. Ni vektor sama. Biarlah ada jarak jauh ke apakah, tapi ni vektor sama. Kenapa? Vektor ni arah. Arah dia sama. Magnitude mungkin berbeza. Arah ni katalah arah ni kita panggil dia arah A. Betul tak? Arah dia A. So arah dia A. Yang ni mungkin dia bergerak 5A. Dia bergerak jauh sikit. Orang ni bergerak A je. Tapi dia punya vektor dia sama. Maksudnya arah dia sama. Boleh tak? Okey. Kemudian kita tengok pula. Okey, kalau vektor dia sama, kalau betul-betul sama, maksudnya katalah yang ni katalah ni Ali kayu basikal, yang ni Gui kayu basikal. Okey, seiringan. Ali ni dia gerak daripada A ke C. Tapi yang ni ni rumah depa selari. Ni rumah depa selari. Yang ni Gui pula gerak daripada D ke E. Tapi dia punya direction tu laluan ni ada pokok semua kan. Tapi dia punya laluan tu sama. So maksudnya dia punya vektor tu sama. Arah dia ke utara ke timur ke sama. Direction dia sama. Tu nama vektor sama. Okay. Macam orang basikal ni kan. Yang kedua vektor negatif. Vektor negatif ni dia lawan arah. Vektor negatif ni maksudnya lawan arah. Kalau ni, kalau nampak macam kereta api ni Kalau seorang pergi ke timur, kawan dia pergi ke barat. Ni vektor negatif. Okay, vektor negatif. Kalau yang ni A, kalau yang positif ni kita tulis A, yang ni kita tulis dia sebagai bila dia lawan arah tulis negatif. Nampak tak kat sini? Lawan arah. Kalau sini AB, yang ni BA. Ini BA, betul tak? Kan? Dia lawan arah. Ini dia, tapi sorry simbol tulis ni bukan macam ni Anak panah tak buat macam tu.
Silap cikgu pun. Anak panah kita buat AB ni, anak panah duduk tengah. Ini arah dia daripada B ke A. Yang ni arah dia daripada A ke B. Kalau AB ni simbol dia A kecil, A kecil ada tilde. Kalau terbalik dia kita buat A juga tapi dia kita letak tanda negatif. Maksudnya AB sama dengan negatif BA. Sebab ni huruf besar, simbol dia ke atas. Anak panah duduk atas. Okay? Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Soalan tanya. Alright, kita tengok kat sini lah. Okay, ni latihan hari ni. Nanti cikgu share. Cikgu dah share je handphone cikgu kong pula dah. Okay, tengok Yang 4 ni, cari pasangan vektor yang sama dalam rajah di bawah. Okay, kita tengok satu-satu lah. Okay, kalau cikgu kata A ni. Kalau A ni sama dengan siapa? Cari A ni. A ni sama dengan mana? A sama dengan mana? Nampak tak? A sama dengan apa? Ada tak yang sama? Sama tak dengan MN? Sama dengan mana? Ini tak nampak. A sama dengan apa? C ya? C. Tak sama ke? Sama ke? Sekejap. Dengan sama D. A sama dengan D. Kalau cikgu kata MN? MN sama dengan mana? Kita buat warna lain lah. Kita buat warna lain. Untung guna kalkulator guna ni. MN sama dengan apa? MN CD. sama dengan apa? Ya, MN sama dengan CD. So kita buat MN. Ni sebab huruf besar. Simbol dia macam tu. Sama dengan CD. Boleh buat semua kot dah? Boleh kot dah? Kalau cikgu kata ni. Warna lain. Hijau . Okay, kalau C ni sama dengan mana? C ni sama dengan apa? C sama dengan apa? Nampak tak? Nampak tak? C sama dengan F. Okay, boleh buat semua. B ni sama, warna lain lah. Sorry, warna lain. Untungnya ada. Okay, B ni sama dengan, B sama dengan apa? Agak-agak. Nampak tak? E. B sama dengan E. Okay, boleh cuba lah. Okay, tengok soalan 5 pula. Ni cikgu padam balik lah sebab nanti cikgu nak share dengan apa. Okay, soalan 5 pula. Dia kata raja di sebelah menunjukkan sebuah heksagon. Kenapa heksagon? Dia ada 6 kan? Ada 6 sisi. Okay, sekata. Maksudnya panjang dia sama. Nyatakan vektor yang sama dengan AB. So jawapan A ni kita buat 1 AB. AB sama dengan apa agak-agak? Mana AB? AB sama dengan apa? AB, yang ni nampak mudah tau. Tapi bila jawab periksa, ada tu. AB sama dengan DE ke ED? Direction kena sama lah. Sama dengan ED. So kalau kita kata, so kita tulislah kat sini. AB sama dengan ED. Sama dengan ED. Alamak. Okay, ED. Kalau BC sama dengan? BC sama dengan? BC sama dengan apa? FE. Okay, kalau periksa dia nak buat keluar soalan macam mana tu? Dia macam ni tau. Kalau dalam periksa, yang ni yang mudah tau. Kalau dalam periksa, kita nampak macam tak ada kaitan. Tapi bila dalam periksa, kalau dia bagi A, dia tulis AB ni A. Siapa lagi yang A? Yang ni pun A. Kita kena label macam tu. Kalau lah dalam periksa tu dia tunjuk AF ni B. Maksudnya CD ni pun akan jadi B. Kalau dalam periksa tu dia tunjuk dalam kertas soalan tu tulis BC ni ialah A tambah B. Macam tu. Maksudnya BC FE ni pun A tambah B. Tu konsep yang kita nak kena tahu. Okey. Kemudian kita nyatakan vektor negatif bagi AF. Vektor negatif bagi AF. Tengok vektor negatif bagi AF. Dah dapat dah. AF, mana AF? Vektor negatif bagi AF. Kalau AF macam ni, vektor negatif dia apa agak-agak? Vektor negatif dia apa? Ada 2. AF maksudnya dia terbalik arah. Maksudnya dia terbalik arahnya, maksudnya AF, vektor negatif dia ialah FA. Nampak tak?
Yang dia sama, cumanya dia sama tapi dia lain arah je. Nampak tak? Kita cari yang sama tapi kita tulis arah dia terbalik. Kalau ini AF, yang sama dia CD. Betul tak? So kalau dia nak yang songsang, kita ambil kalau AF, songsang dia FA. Satu lagi yang songsang dia ialah DC. Macam tu. Boleh tak? Faham ke? Faham tak? DC Okey, cikgu. Kenapa Faham, DC? faham. Kenapa DC? Tengok Kalau vektor negatif satu lagi, mula kita tengok AF. AF kan? AF sama tak dengan CD? Sama. Sama. Kalau AF, kita tulis dia, kalau AF sama dengan CD. Kalau songsang bagi AF, ialah FA. Betul tak? Songsang bagi, sama tak dengan DC? Sama tak dengan DC? Sama. Sama dengan faham. DC. Okey, maksudnya kalau dalam periksa tu dia bagi kalau dikata diberi AF sama dengan A. Ni yang kita nak kena guna. Kalau dia kata AF ni A. So dia kata apa dia DC? Apa dia kata apa DC? DC sama apa? DC sama apa dia kata? DC sama macam ni. Saya tulis. DC sama dengan apa? Kalau AF ni A, dia kata DC sama dengan apa? So kita tengok kalau AF A, CD pun A. Betul tak? Kalau AF, tengok sini kalau AF ni kita nak kena guna konsep ni. Kalau AF tu A, maksud dia CD pun A. Kalau nak tulis nota tulis lah. Okey, kalau AF ni A, maksudnya kalau terbalik FA, ni jangan lupa simbol ni atas ni cikgu tak tinggal, cikgu tinggal. Okey, kalau AF ni sama dengan A, FA ialah negatif A. Faham tak? Kalau CD tu A, kalau songsang dia terbalik kan? Terbalik je, tukar tanda je. Sama dengan negatif, ni nama dengan negatif A. Inilah songsang dia. So maksudnya songsang bagi AF ada dua. Satu FA, satu lagi DC. Songsang ni bila dia ada simbol berbeza. Kalau yang ni positif, yang ni negatif. Faham tak? Boleh kah? Boleh tak? Boleh cikgu. Alright, kalau kita tengok FE bukan loss pula dah. Kalau FE, tengok FE Kalau sebab nanti bila soalan yang betul punya ni lah konsep asas dia kita kena tahu. Okay, kalau kita kata FE, mana FE? Ni FE. Songsang dia yang sama dia BC. Betul tak? Tapi kita bukan nak yang selari, kita nak yang terbalik. So yang terbalik bagi FE ialah yang pertama EF. Betul tak? Dan EF sama juga dengan CB. Macam tu je. Boleh kan? Okey, sebelum masuk yang lain, boleh faham tak? Boleh Ada soalan terus tanya Faham cikgu. Alright, good. Okay, tengok sekarang yang ni. Nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan A. Yang ni kita libatkan pendaraban. Ada pendaraban. Kita tengok kat sini. Okay, yang ni Membuat dan mengesahkan konjektor tentang sifat-sifat pendaraban vektor dengan skala. Okay, tengok kalau kat sini dia tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 kotak ni dia tulis A. 1A lah kan. Kalau dia ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Kalau 5 kotak 1A, kalau 10 kotak dia akan jadi apa? 2A. Betul. Dia akan jadi 2A. Macam tu dah. Itulah darab dah. Maksudnya kita doublekan dia. Kalau yang ni 1, 2, 3, 4, 5 ni A. Kalau cikgu buat 2.5 aja. Sampai dekat ni je. Yang ni. Ni akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Separuh lah. Separuh tu setengah. Ada soalan tak? Kalau yang ni ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 15 ni. Kita taruh 15. Kalau 5 tu 1A. Kalau 15, yang ni dia akan jadi 3A. Macam tu je.
Boleh tak? Yang ni pun sama. Okay, tengok kalau yang ni yang ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 dia jadi B. Yang ni dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Yang ni ada 16 kotak. So dia akan jadi sekejap. Dia akan jadi apa? 2B. Tapi ingat direction dia terbalik. Letak je negatif 2. Boleh tak? Boleh kah? Yang ni 8, yang ni ada 4 saja kan? Maksudnya dia akan jadi setengah B. Magnitude dia sama. Tapi direction dia terbalik. Bila direction ni, yang ni pergi kanan. Yang ni pergi kiri. Tukar je tanda. Jadi negatif setengah B. Macam tu je. Okey, nak tanya. Faham ke tak? Kakak. Buka je mic kalau nak tanya. Kalau faham kata okey. Tulis dekat ni pun tak apa. Tulis dekat message. Tulis kat message. Faham ke tak? Ada soalan? Type je. Boleh kah? Zulaika? Pekian? Okey kah? Zulaika faham tak Zulaika? Ya, cikgu. Faham tak? Faham. Daniel faham Daniel? Daniel? Faham Daniel? Ya, faham ya. Oh, bagus. Insyirah faham tak? Faham. Okay. Bagus. Cikgu tak panggil yang lain tu, kalau tak tahu type dekat tepi ni lah. Lagi cikgu baca. Okey, cuba tengok soalan yang ni. Nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan A. Okey, yang ni kita tengok gerakan dia jangan panjang sebab dia vektor condong. Bila dia condong, jangan terus kita kira 2, 4 macam tu boleh juga no? Boleh juga kan? Ni ada 4. Saya ingat 4. Tapi lebih baik kita buat macam ni. 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Maksudnya gerakan ni 4, 4. Okey, kalau gerakan 4, 4 dia akan jadi A saja. Untuk P ni dia jadi yang ni 2, yang ni 2. Maksudnya panjangnya dah jadi separuh. Betul tak? So kita kena tulis PQ daripada 4. Maksudnya kita buat macam ni je. Sama dengan sisinya buat 2/4. Yang image ni kata image lah lebih kurang lah. Image ini objek. So maksudnya 2/4 A. Macam tu. Sama dengan 1/2 A. Macam tu je. Mesti mudah kan. Tak boleh tinggal macam ni. Okey. Boleh kah? Okey. Kita tuang dia pula X. X. Kita tengok berapa kotak dia pergi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak 6? Ni atas pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita nak tahu dia punya panjang. Kita buat panjang yang ni yang dia berubah ni 6 bahagi dengan yang asal 4. Okey, 6/4 A. So yang ni mesti mudah kan? Kita dapat 3/2 A. Boleh tak? RS boleh buat sendiri lah. Boleh tak? Clear ke tak? Cikgu, soalan. Boleh. Tanya. Kenapa dia kena letak 2/4? 2/4. Bukan kita nak, kalau kita tak reti lah, kalau nombor tu pelik-pelik. Kalau yang ni kita tahu. Yang ni asalnya, kalau kita tengok asal dia asalnya 4/4, betul tak? Yang ni jadi 2. Kita tahu kalau kita tak tengok pun, kalau kita okey kan, kita tengok kat sini kan. Nampak kat sini. Okay. Kalau kita tengok macam ni kan. Yang ni dia ada 1, 2, 3, 4. Yang ni ada 1, 2. Maksudnya PQ ni panjang dia separuh daripada A. Betul tak? Kalau 4 kotak, dia akan tulis sebagai A. Betul tak? Kalau dia tulis 2 kotak je tu yang jadi separuh. Betul tak? Tapi kadang-kadang nombor tu macam payah. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam ni pun boleh. Tetapi kita nak buat macam mana? Jadi macam susah kan? So kalau kita malas nak fikir, ni jadi separuh, ni jadi 1/4, payah nak fikir. Betul tak? So kita banding macam ni. Kita banding kalau tak nak buat kotak tu pun cikgu rasa boleh macam ni. Yang ni kita tulis ni 4 kotak. Asalnya 4 kotak. Yang PQ ni kalau 4 kotak ni A. Betul tak?
Kalau kita nak PQ je, ini 2 kotak. Betul tak? So yang ni 2 kotak. Cara paling senang nak jawab. Kita buat je 2/4. 2/4 A. Macam tu dah. So ini kita mudahkan lah. Dapatlah panjang PQ ni ialah 1/2 A. Maksudnya kita tahu ni 2, yang ni 4. Dia jadi separuh daripada A ni. Betul tak? Macam yang tadi lah. Boleh tak? Kalau yang ni tengok, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita senang, tak payah fikir dah. Kita buat je yang ni 6 daripada 4 kotak ni, 6 daripada 4 A. Macam tu je. So yang ni X sama dengan 6 daripada 4 A. Kita bandingkan yang ni. Kita bandingkan ni. Yang ni 6 kotak. Yang ni 4 kotak. So kita buat je 6/4 A. Tak macam tu je. Boleh kah? Kalau yang ni kita tengok ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? Kalau ni kalau kita nak guna matematik tu kita fikir payah. So ini buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So terus je kita buat 7/4 A. Itu adalah Y. Kan senang nak fikir? Tak payah susah-susah. Betul tak? Betul tak Mimi? Kalau ni 1, 2, 3, 4, 5. Terus je kita buat 5. Daripada A ni ada 4 kotak. 5/4 A. Itu adalah apa? Itu adalah RS. Macam tu dah. Boleh faham tak? Cikgu, kalau macam dia buat yang mengufuk tu 4, yang menegak tu 3. Macam mana pula? Okay. Kalau yang tu dia mesti bentuk ni lain. Bentuk ni mesti lain. Dia kalau selari dia kena ada nisbah sama. Kalau macam ni kalau dia macam ni, kalau dia kata dia buat macam ni kan. Okay, contoh sini. Kalau dia bentuk dia lain, dia takkan sama dah. Kalau lah kita ubah ni, dia akan jadi macam ni. Okay, sorry Kalau dia punya, nak kata apa nah, dia kena apa nak kata, dia mesti sama, direction dia kena sama. Kalau dia macam ni kan, sini, maksudnya gerakan dia 1, 3. Kawan dia mesti sama ada 2, 6 naik atas. Dia mesti dia punya sifir tu sama. Kalau dia punya tu 1, 3. Dia punya kalau selari dia mesti gerak 2, 6 ataupun 3, 9. Dia akan darab. Ini dia darab 2, ini dia darab 3. Nombor yang sama. Dia kalau tak sama tu maksudnya dia tak selari. Faham tak Mimi? Faham tak? Dia punya dia kena ada sifir yang sama. Kalau tak dia bukan selari. Cumanya tadi cikgu tersilap, cikgu terlupa. Yang ni A ni arah naik atas. Arah dia naik atas. So yang ni pun arah naik atas. So kalau yang ni positif, yang ni pun positif. Ini kita akan tulis sebagai PQ sama dengan setengah A. Kita akan tulis sebagai setengah A. Okay. Yang ni kita buat tadi ni ada berapa? 1, 2, 3, 6 kan? So kita buat 3, 6/4. Maksudnya 3/2 A. Tapi kita tengok direction ni ke atas. Ni direction dia ke bawah. Kena letak tanda negatif. Cikgu lupa yang tu. Ini jawapannya bukan positif. Ini kena negatif. Macam Y ni arah dia pun beza. Arah ni pun beza. Ni ada pada 6 Ni apa ni? 7 kan? Ni pun kena Y. Ni Y Y ni pun kena ada letak negatif juga. Sebab direction dia tak sama. Macam tu. Boleh faham tak? Dan kalau kita buat tu, kita tengok yang ni, dia punya tu tak ada sama. Maksudnya sini kita tengok sini 4, dia mesti sama. Kalau sini 4, sini kena 4. Dia kena gandaan yang sama. Kalau sini 2, sini 2. Yang ni 6, yang ni pun kena 6. Dia kena gandaan sama. 4, 4, ni 2, 2, ni 6, 6. Kalau kita tengok yang ni 4, 4, yang ni 2, 3. Maksudnya dia tak selari. No? Okay? Ada soalan tak? Okay? Sebab ni semua ni selari, cuma ada yang vektor negatif. Kadang-kadang selari tapi dia vektor negatif. Sebab apa? Direction dia berbeza. Boleh dengar tak suara cikgu nah? Okay. Okay, ni boleh. Baru soalan. Boleh Boleh cuba soalan lagi Okay, kita tengok pula soalan ni. Okay, tengok Kalau soalan ni dia kata latih diri 84. Yang ni mirip kepada soalan periksa. Kalau soalan ni kata diberi AB sama dengan 5A. Okay, tengok diberi AB sama dengan 5A. Diberi AB, kalau AB 5A. Kalau PQ 20A. Dia kata ungkapkan AB dalam sebutan PQ. Macam tu taklah susah sangat.
tingkatkan AB dan dia kata jika AB selari dengan PQ. Macam yang tadilah kita buat. Macam tadi yang kita buat tu kan. Kita buat AB sama dengan 5A. Kalau cara senang kita buat macam ni. AB bahagi dengan 5, kita akan dapat A. Betul tak? So kita tulis balik PQ. PQ sama dengan 20A. Nampak tak? So A ni ialah AB per 5. So kita ganti je 20 tukar dengan AB per 5. Macam tu. So kita mansuh yang ni 1, yang ni jadi 4. Okey, besarnya. Maka PQ sama dengan 4AB. Macam tu. Kita tunjuk jalan kira. Ada soalan tak? Kakak nak tanya. Okey, lagi sekali dah. Dia kata AB sama dengan 5A. Kita tukar pemboleh ubah jadi A sama dengan apa? Nampak tak? A sama dengan AB per 5. So kita tulis balik yang persamaan dia bagi yang kedua ni. PQ sama dengan 20A. Nilai A ni kita ganti dengan yang ni. AB per 5. So kita potong. So kita dapat PQ sama dengan 4AB. Boleh faham tak? Boleh kah? Dia matematik biasa je vektor ni. Boleh kah? Faham. Bagus. Boleh. Alright, good. Nanti cuba tau. Dia soalan ni soalan basic. Kadang-kadang waktu periksa dia tanya macam ni je. Tapi sebab dia kata admit kan. Semua tinggal. Okey, tengok ini ya. Sama juga yang ni. Tunjukkan bahawa titik-titik LM dan N adalah segaris. Dia kata LM sama dengan 6X. MN sama dengan 18X. So kita buat jalan kira dia macam ni. Okey, macam ni kita buat X sama dengan LM bahagi dengan 6. Betul tak? X sama dengan LM bahagi dengan 6. So kita buat MN. Okey, sama dengan, tulis balik 18. Dekat X ni kita buat LM per 6. Macam tu je. So kita potong dia. Yang ni 1, yang ni 3. So maka kita tulis balik. Awak anjak sini balik lah. Anjak ni balik. So kita buat MN sama dengan 3 LM. Bila dia ada simbol macam ni, maksudnya dia kita tadi macam kita kata gandaan dia yang sama. So kita tulis kat sini. Dia kata tunjukkan sama ada dia segaris. So jawapan last sekali kita kena tertunjuk. Tertunjuk. Okey. Boleh? Boleh buat tak? Okey, sikit lagi. Oh, kalau ikut kelas dah habis dah. Belum habis lagi. Okey, last. Sikit sempat buat. Okey, kemudian boleh faham kah? Senang ke susah? Senang susah? Okey, yang Senang susah ya. tak apa, senang susah tu biasalah. Okey, sekarang kita tengok sini lah. Kalau yang ni, kalau dia kata selari A sama dengan KB. Yang ni macam yang kita buat tadi, dia ada gandaan dia. Okey, kalau dia kata kalau vektor tu bukan sifar dan tidak selari. Kalau kita kata dia tak selari, tapi vektor tu bukan sifar, maka HA sama dengan KB. H sama dengan K sama dengan kosong. Okey, ni penerangan dia. So kita tengok dia punya jalan soalan periksa. Soalan ni pernah keluar tau. Soalan trial pernah keluar. So kita tengok macam tak faham lah soalan ni susah. Okey, kita tengok kalau dia kata sama dengan, yang ni vektor. Yang ni vektor U. Yang ni vektor V. So kiri kanan kita tengok tak ada yang sama. Kalau ni vektor U, sebelah kanan ni tak ada pun tulis U. Maka part M, kita tulis part M tambah 3. Okey, tak mau macam tu. Tak, susah. So kita buat macam ni lah. Sekejap, cikgu buat dan ini. Saat dah. Okey, kita buat besar sikit. Okey Kalau macam ni kita tengok sebelah kiri. Yang ni sebelah kanan. Biasanya dalam matematik kiri dengan kanan sama. Mula-mula sekali kita tengok vektor U. Vektor U sebelah kiri ada part M tambah 3. Sebelah kanan tak ada pun vektor U. Maksudnya sebelah kanan ni apa ni? 3 ni. 3 macam ni. Tak pandai. Part M tambah 3. Okey.
Okey. Okey. Part M tambah 3. Sebelah kanan tak ada pun tulis U. Tak ada pun vektor U. Maksudnya sebelah kanan tak ada U, maksudnya kosong. So kita buat part M sama dengan negatif 3. Maka nilai M sama dengan negatif 3/4. Macam tu je. Lepas tu kita tengok pula vektor, okey, kita tengok pula vektor V. Okey, kita tengok pula vektor V. Okey, kita buat pula vektor V. Okey. Vektor V pula sebelah kiri tak ada vektor V. Maksudnya yang ni kosong. Sebelah kanan vektor V dia ialah n tolak 7. N tolak 7. Maka n sama dengan 7. Selesai. Boleh tak? Okey, yang ni pula kita tengok yang ni. Kita jangan biar macam ni. Nanti tak reti. So kita buat M tambah N. Kita kena buat satu kiri. Yang geng U ni duduk sebelah. Yang geng V ni duduk sebelah kanan. So M tambah N tolak ni U. Okey. Sama dengan bila yang ni pindah dia akan jadi M tolak 2N tolak 10 V. Okey, kita buat kiri kanan. Okey, kiri kanan. Sebelah kanan, mula kita tengok dulu vektor U. Sebelah kiri ada M tambah N tolak 1. Sebelah kanan tak ada pun vektor U. So sama dengan kosong. Ini kita buat M tambah N sama dengan 1. Kita tengok macam ni ada dua pemboleh ubah dalam satu persamaan. Maksudnya kita kena buat persamaan serentak. Okey, lepas tu kita tengok pula vektor V. Vektor V. Okey, untuk vektor V sini belah kiri tak ada. So yang ni kosong. Sebelah kanan vektor V dia M tolak 2N tolak 10. Okey, so kita buat yang ni ya. Lepas tu macam ni kita nampak ni kita kena buat persamaan serentak. Ni Cikgu padam ya. Okey, persamaan serentak. Okey, kita tulis balik nombor 1, nombor 2 macam tu je. So kita tulis persamaan yang pertama tadi M tambah N sama dengan 1. Kita buatlah M sama dengan 1 tolak N. Ni persamaan nombor 3. Persamaan serentak dalam matematik tambahan sangat penting tau. Betul yang ni persamaan nombor 2 tadi kan. So ganti 3 dalam 2. Okey, dalam 2. So kita masuk yang ni M, nampak je M. Kita tulis 1 tolak N. So 1 tolak N tolak 2N tolak 1 sama dengan kosong. Cuk ganti dalam ni nah, dalam ni. No, ni nampak dah tulisan buruk kan? Tolak 10. So nombor dengan nombor, N dengan N. So N ni kita akan jadi negatif 3N. So yang ni negatif 10 dengan 1 ni kita akan dapat negatif 9 sama dengan kosong. 3N sama dengan negatif 9, maka N sama dengan negatif 3. Selesai. Ada soalan? Apa boring ke? Boleh pesan lagu ni. Ada soalan nak tanya kat sini tak? M apa dah? M tambah N. Okey. Ada soalan nak tanya? Cikgu, Ya. ulang balik. Ulang balik Boleh. Okey, lagi sekali Dia macam ni dah. Kalau soalan macam ni, kita tengok vektor. Dan vektor ni kalau dalam matematik, kita tengok dia kiri dan kanan. Okey, saya cikgu lupa. Sana kan kita tengok tadi yang A dengan B tu kan. Yang A dengan B tu lah asas dia tu. Yang macam soalan ni memang soalan periksa Yang tadi tu basic. Sekarang ni dah masuk soalan periksa. Kalau bentuk macam ni biasanya kertas 1. Okey, kalau kertas 2 dia lebih kompleks. Kejap Kertas 1 ni dia basic. Dan basic ni selalu orang buat salah. Sebab basic boleh jadi kebat. Okey tengok lagi sekali Tengok yang ni side kiri. Yang ni side kanan. So bila kita buat lebih selamat, cikgu bagi tahu tulis. Tak apa, kita buat macam kita tak pandai, kita buat pelan-pelan. Yang ni kiri, yang ni kanan. Okey. Kita tengok pula dia ada dua jenis vektor. Satu vektor U, satu vektor V.
So kita buat untuk vektor U macam tu. Sebelah kiri ada 4M tambah 3. Kita bandingkan sebelah kanan. Oh, sebelah kanan tak ada vektor U. So maksudnya sebelah kanan untuk vektor U sama dengan kosong. Boleh? So kita buat 4M macam biasa. Sampai sini macam biasa dah. Negatif 3. Maka M sama dengan negatif 3/4. Macam tu je. Okay. Lepas tu kita banding pula untuk vektor V. Okay. Okay, cikgu padam dah. Cikgu padam sebab nanti nak aku tulis. Ni sampai sini boleh faham tak? Boleh faham tak? Okay, kita tengok pula vektor U. Tadi kita dah tengok vektor U. Sekarang kita tengok pula sebab dia ada dua vektor. Ada vektor U dan vektor V. So kita buat pula untuk vektor V. Okay, buat pula untuk vektor V. Okay, untuk vektor V, kita tengok belah kiri ni tak ada vektor V. Tak ada pun yang lepas kurungan dia tulis V. So untuk vektor V, belah kiri tak ada. Maksudnya kosong. Belah kanan yang ada vektor V ialah N tolak 7. So kita tulis N tolak 7. So kita pindah macam matematik biasa. Negatif 7 pindah kiri, dia akan jadi positif 7. Selesai. Boleh tak? Okay. Ada soalan? Terus tanya. Okay, untuk soalan ni pula, dia lain sebab dia ada dua pemboleh ubah setiap vektor ni. Ni vektor U. Dalam vektor U ada M tambah N. Dalam vektor V pun ada M dengan N juga pemboleh ubah dia. Tu yang biasanya kita boleh dapat tahu dah. Kita kena buat persamaan serentak. Macam ni, vektor U ada M saja. Vektor V ada N saja. Sebab tu kita tak payah buat persamaan serentak. Macam soalan B, dalam vektor U, nampak tak? Dalam vektor U, sekejap, tak melekat. Okay. Dalam vektor U ada M tambah N. Dalam vektor V pun ada M dengan N. That's why kita boleh tahu kata kita kena buat persamaan serentak. Itu logik asas basic dia. Untuk soalan macam ni, kita kena letak kiri dan kanan. Apa kiri dan kanan? Sebab dia vektor U, yang ni vektor V. Kita kena asingkan. So sebelah kanan kita tulis M tambah N tolak 1. Alamak. Okay, yang ni U. Sebab yang ni negatif, bila pindah dia akan jadi positif. So cikgu tulis je M tolak 2N tolak 10 V. Macam tu je. Apa boleh nampak clear lah? Okay, kita buat balik macam tadi. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kita kena banding. Kiri, kanan. Dalam MAT lah, perbandingan lah, sangat banyak tau. Okay, kiri, kanan. Lenguh cikgu type punya benda ni lah. Okay, kiri, kanan. Okay, untuk kiri kita tengok dulu vektor U. Okay, vektor U. Vektor U sebelah kiri ada M tambah N tolak 1. Ada M tambah N tolak 1. Sebelah kanan tak ada vektor U. Bila tak ada, kita tulis kosong. Okay, kalau nak cantik kita buat teruslah. Maka M tambah N tolak 1 sama dengan kosong. Kita terus buat. M sama dengan 1 tolak N. Kan? Negatif 1 pindah jadi positif. Tambah N pindah jadi tolak N. So kita buat ni siap-siap persamaan ni. Kita tulislah nombor berapa ikut sekolah kita pun tak apa. Okay, tengok pula ni. Vektor V pula. Vektor V pula. Sebelah kiri kosong. Sebelah kanan ada M tolak 2N tolak 10. So tadi dalam satu ni kita dah tahu dah M ni 1 tolak N. So kita buat, kita ganti M ni dengan 1 tolak N. Tolak 2N tolak 10. So kita selesai macam biasa. Ni 1 tolak 10 negatif 9. Negatif N tolak 2N negatif 3N. So bila kita mudah kita akan dapat 3M pindah sebelah kiri. Sebelah kanan ada negatif 9. Maka N sama dengan negatif 3. Kita selalu stop kat sini. Kita rasa dah habis. Sebenarnya kita baru dapat nilai N. Kita tak dapat nilai M. So kita ganti ni dalam atas. So M sama dengan 1 tolak negatif 3. So kita akan dapat M sama dengan 4. So jawapan dia N sama dengan negatif 3. M sama dengan 4. Boleh faham ke? Okey ke? Macam mana? Boleh tak? Boleh ke? Ada soalan? Boleh cikgu. Alright, good. Okey. Untuk soalan yang ni pula, untuk soalan yang 4 ni, okey, kejap. Kena padam. Yang ni kita turun bawah sikit. Okey.
So untuk soalan 4 ni pula diberi XY sama dengan V dan VW ialah vektor selari. Dia kata magnitude XY sama dengan 6 unit dan magnitude bagi 21 magnitude VW ialah 21 unit. Dia kata ungkapkan VW dalam sebutan XY. Susah kan tu? Kita So kita buat XY magnitude XY sama dengan 6. Magnitude XY sama dengan 6. Magnitude VW sama dengan 21 unit. Ni magnitude lah. So dia kata ungkapkan VW dalam sebutan XY. Dalam sebutan XY. So kita tengok kalau dia nak VW dalam sebutan XY, so kita buat macam ni lah. VW per dengan VW dalam sebutan XY. So ini kita buat XY. Cikgu agak-agak je lah. Cikgu try lah. VW per XY. VW sama dengan 6. XY sama dengan 21. Macam tu lah. So maka kita nak VW sama dengan 6 per 21 XY. Macam tu. Okay. 6 dengan 21 sifar 3. 6 bahagi 3, 2. 21 bahagi 3, 7. So kita dapat tahu. Apa faham ke ni? VW. Okay, kalau dia kata nak buat dalam sebutan-sebutan ni, lebih senang kita buat bahagi macam ni. Macam ni. Dalam sebutan ni, kita akan dapat dia punya cara nak ungkapkan tu bila kita buat ni. VW bahagi dengan XY. So VW sama per dengan XY. VW. Oh, terbalik. Terbalik. Sorry. Terbalik tak nampak tadi. Ni salah. Kena. VW ialah 7. VW ialah 7. Okay. VW ialah 21. Sorry. V ialah 21. XY ialah 6. Macam tu. Okay. So kita buat kalau dia nak VW saja. VW sama dengan 21 per 6. XY naik atas. XY. Macam tu. So yang ni 21 per 6 guna sifar 3. Kalau tak tahu tekan je kalkulator 21 ABC 6. Dia akan tukar dalam bentuk sebutan termudah. So bahagi 3, 7 bahagi 3, 2. Ni baru betul. Okay. Boleh? Ingat kalau nak kata ungkapkan, hampa buat macam ni. Simbol macam ni. Tengok dia magnitude dia apa dia bagi. Tulis je, ganti je. Okay. Boleh faham tak? Okay, nombor 5. Hampa ada tak ni? Titik-titik PQ das selari. QR sama dengan cari nilai K jika PQ sama dengan setengah PR. Okey, ni tak ada apa. Kita tulis je macam ni. Dia tak tulis PQ sama dengan A. PQ sama dengan A, QR sama dengan K tolak 2. Cari nilai K jika PQ sama dengan setengah PR. PQ sama dengan setengah PR. PQ sama dengan setengah PR. Okey, yang ni dikata selari. PQ, yang ni kan bukan nak kata, hampa tak belajar lagi betulnya. Sana PR. PQ sama dengan setengah PR. Okey. 5 ni, kalau cikgu nak ajak boleh tapi sebenarnya kita tak belajar lagi. Sebenarnya kita, kalau pandai kita try je lah. So dia ada PQR. Boleh buat ni, tak usah. PQR. Sini P, sini Q, sini R. Maksudnya PQ ialah A, QR ialah K tolak 2 A. Okey. Bila dia kata PQ sama dengan setengah PR, PQ sama dengan setengah PR, maka dia kata cari nilai K. So kita kata PQ sama dengan setengah K. So PQ sama dengan setengah PR. So PQ, kita tulis balik. PQ sama dengan setengah PR. Okey, PR. PQ ialah A. So kita tulis A sama dengan setengah PR. Tengok kat sini lah, PR. Daripada P sampai dengan R, kita tambah vektor ke atas. So A tambah K tolak 2. Betul tak? Ni depan ni ada 1 tau. Depan A ni ada 1. Betul tak? So kita tambah 1 tambah K tolak 2 A. Faham ke tak faham ni?
Okay, boleh tak? Sini A kan? Yang ni A, yang ni K tolak 2. Kalau P sampai R, kita tahu depan A ni 1. Depan A ni 1. So kita tambah je lah semua ni. Kita tambah 1 tambah K, P sampai R lah. PR sama dengan 1 tambah K tolak 2 kurungan A. Boleh ke tak? So kita akan dapat PR sama dengan 1 tolak 2 negatif 1 tambah K A. Macam tu. So kita letak kat sini PR ialah negatif 1 tambah K A. Macam tu. Ada soalan tak dekat sini nak tanya? Kat sini faham ke tak? Kat sini faham tak? Boleh nak tanya kah? Sini faham tak? Boleh kah? Kalau tak tahu tanyalah. So kini kita buat kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Vektor yang ada dekat sini ialah A. Vektor A. Okay. Sebelah kiri vektor dia, nombor dia depan ni 1. So 1 sama dengan yang ni belah kanan yang ada A dia ialah setengah negatif 1 tambah K. So kita selesaikan persamaan ni. Cikgu contoh kat sini. 1 sama dengan negatif setengah tolak setengah K. So kita pindah 1 tolak setengah, maksudnya 1 tambah setengah ialah 3/2. Sama dengan negatif 1/2K. Kalau bawah ni sama boleh potong terus nah. So K sama dengan negatif 1 bahagi dekat sini. So kita akan dapat K sama dengan negatif 3. Selesai. Boleh kah? Okay. Yang soalan 6 ni tak usah buat lagi lah. Macam leceh sikit. So kita guna hari ni kalau boleh buat soalan semua ni cikgu akan share sampai soalan nombor 5. Soalan 6 kita buat kemudian. Boleh kah? Okay. Boleh cikgu. Boleh faham lah? Okay. Okay, yang tu je hari ni. Nanti boleh sambung buat. Nanti cikgu akan share. Tak payah dah salin soalan. Nah? Okay, boleh. Kalau ada soalan nanti boleh PM cikgu, jawab terus. Okay? Okay dah, tu je. Okay. Okay, tu je. Terima kasih semua.